Jenis-jenis rumah dan hartanah yang terdapat di Malaysia. Sehingga hari ini terdapat banyak jenis rumah di Malaysia, termasuklah yang biasa dilihat seperti banglo, rumah berkembar semidi, rumah teres, pangsapuri dan kondominium. Mari kita lihat senarai jenis hartanah di Malaysia dengan sepintas lalu. Hartanah kediaman ini telah wujud lebih sedekad yang lalu dan dilindungi oleh Akta Pembangunan Perumahan HDA yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pembeli hartanah, termasuk yang pertama, menyediakan bantuan semasa pertikaian antara pemaju dan pembeli. Yang kedua, melindungi pembeli apabila pembangunan ditinggalkan. Dan yang ketiga, menetapkan peraturan dan regulasi apabila pemaju boleh mula mengecaj pembeli. Walau bagaimanapun, sejak kebelakangan ini, pelbagai jenis hartanah baru telah muncul dan telah menyebabkan kekeliruan bagi pembeli rumah, terutama sekali pembeli yang baru ingin menerokai dunia hartanah. Antara jenis hartanah yang baru diperkenalkan dan sangat mengelirukan termasuklah jenis loft, soho, sovo, sofo dan bermacam lagi. Senarai komprehensif ini merangkumi hartanah yang paling biasa didapati di Malaysia sehinggalah yang luar biasa. Oleh itu, kami harap ia dapat membantu anda apabila tiba masa untuk anda membeli hartanah yang diidamkan. Jenis hartanah seperti rumah agam, banglo, banglo zero lot, rumah kluster dan villa. Ciri-ciri hartanah atas tanah ini adalah lambang kemewahan di Malaysia. Kebanyakan hartanah dalam kategori ini adalah hampir sama, cuma ada beberapa perbezaan kecil. Rumah agam merujuk kepada tempat tinggal yang lebih besar daripada banglo dengan tanah besar. Banglo adalah lebih kurang sama dengan rumah agam, tetapi lebih kecil sedikit dari segi kaki persegi dan keluasan tanah. Rumah ini dikelilingi oleh taman. Banglo zero lot pula lebih kurang sama dengan banglo, tetapi dengan sebidang tanah yang lebih kecil. Kebiasaannya, rumah-rumah ini terletak di sudut bucu untuk memanfaatkan sepenuhnya tanah yang ada. Rumah kluster dibina dalam pembentukan yang besar, tetapi secara asasnya dibahagikan kepada 4 kelompok. Dan villa pula sebenarnya serupa dengan rumah kluster, tetapi dengan nama yang lebih menarik. Tidak ada garis panduan yang tetap untuk menentukan bagaimana sebuah villa perlu dibangunkan. Rumah berkembar atau berasingan atau dipanggil rumah semidi. Rumah daripada jenis ini biasanya mempunyai status kediaman serta ciri-ciri seperti berikut. Rumah berkembar berkongsi satu dinding bersama dengan rumah yang bersebelahan, di mana susun aturnya seperti pantulan imej daripada cermin. Dan rumah berasingan pula berdiri dengan sendiri dan tidak bersebelahan dengan rumah jiran. Rumah-rumah tersebut dilindungi oleh HDA. Rumah teres link atau rumah teres superlink. Ramai orang yang menganggap rumah teres dan rumah teres link adalah daripada jenis hartanah yang sama dan mereka sebenarnya tidaklah salah. Rumah teres, teres link dan teres superlink
pada umumnya memang sama. Yang membezakan mereka adalah satu benda sahaja, iaitu saiz. Oleh itu, untuk membandingkan mereka dari segi harga adalah sangat tidak adil kerana harga rumah tersebut bergantung sepenuhnya kepada saiz binaan dan kawasan tanah yang ada di sekitar teres, teres link dan teres superlink. Rumah teres adalah yang terkecil di antara semua, biasanya 22 kaki kali 75 kaki persegi. Rumah teres link adalah lebih besar daripada rumah teres. Rumah superlink pula adalah yang terbesar, boleh mencecah sehingga 34 kaki kali 80 kaki persegi. Logik di sebalik perumahan ini adalah untuk membezakan rumah mengikut saiz mereka, kerana ia akan menjadi lebih mudah untuk meyakinkan pembeli walaupun dengan tag harga yang lebih tinggi. Rumah bandar atau rumah townhouse. Sebuah rumah bandar atau lebih dikenali dengan nama townhouse ini kebiasaannya adalah dua rumah dalam satu, di mana dua unit rumah akan disusun di atas satu sama lain ataupun bersebelahan. Tetapi secara keseluruhan, ia akan kelihatan seperti satu rumah tunggal dari luar. Flat atau pangsapuri. Ini adalah sejenis rumah bertingkat tinggi atau high rise yang memang biasa di Malaysia dan telah wujud berabad lamanya. Kedua-dua jenis ini menawarkan unit bertaraf rendah pada harga yang berpatutan. Sebuah flat adalah kediaman 5 tingkat bertangga tanpa pagar dan kawalan dengan tempat letak kereta di bahagian luar dan tidak ada kemudahan lain. Manakala sebuah pangsapuri pula dikawal dan berada dalam kawasan pagar serta lebih dari 5 tingkat. Ia dilengkapi dengan lift dan disambungkan dengan ruang letak kereta di luar. Pangsapuri mempunyai kemudahan asas seperti taman permainan dan kawasan landscape. Kedua-dua jenis ini datang dengan status kediaman serata. Kondominium, pangsapuri perkhidmatan, servis apartmen, kediaman perkhidmatan, servis residen, suite perkhidmatan, servis suite. Semua ini adalah kediaman bertingkat yang bertaraf tinggi di Malaysia, yang mana kondominium adalah antara hartanah yang paling digemari. Pangsapuri perkhidmatan, servis apartmen, kediaman perkhidmatan, servis residen, suite perkhidmatan, servis suite, semuanya agak serupa dengan kondominium tetapi dengan perbezaan yang kecil. Kondominium menawarkan pelbagai kemudahan, keselamatan yang tinggi dan ruang letak kereta dalaman atau di bawah tanah. Antara kriteria yang perlu dipenuhi sebelum pembangunan boleh dianggap sebagai kondominium adalah ia perlu dibangunkan di kawasan tanah seluas 4,000 meter persegi dan ke atas. Pangsapuri perkhidmatan, kediaman perkhidmatan dan suite perkhidmatan dilengkapi dengan kemudahan perkemasan iaitu housekeeping, perkhidmatan bilik, perkhidmatan bellboy dan sebagainya seperti sebuah hotel. Kondominium biasanya datang dengan status kediaman dan dilindungi oleh HDA.
manakala yang lain pula boleh ditawarkan dengan status kediaman atau komersial, walaupun mereka biasanya membawa gelaran komersial. Penthouse, loft, dan duplex. Kediaman ini bukti kemewahan mampu dimiliki di tingkat yang tinggi, yang mana ia umpama rumah berkembar atau rumah dua tingkat di cakaran langit. Penthouse merujuk kepada unit paling tinggi di kediaman bertingkat dan biasanya mengambil seluruh tingkat atau sekurang-kurangnya setengah tingkat. Walaupun di pembinaan sebelum ini, penthouse selalunya hanya satu tingkat, tren kini telah berubah dan kebanyakan penthouse sekarang adalah rumah dua tingkat. Kebiasaannya hanya ada satu penthouse untuk setiap satu blok bertingkat tinggi, menjadikannya unit paling mahal di situ. Loft dan duplex adalah jenis rumah yang sama, tetapi dengan nama yang berlainan. Ini biasanya unit dua tingkat dalam kediaman bertingkat tinggi. Semua hartanah ini datang dengan status komersial atau kediaman bergantung kepada status tanah. Soho, Soho, Sovo, dan Vos. Semua ini adalah jenis hartanah yang baru diperkenalkan di pasaran. Mereka diperkenalkan apabila pemaju terikat dengan Akta Pembangunan Perumahan HDA, di mana pemaju hanya boleh membina 70 unit rumah di tanah seluas 1 ekar. Tetapi dengan status komersial, pemaju boleh membina 100 unit dalam tanah 1 ekar yang sama. Oleh itu, perkembangan sedemikian dicipta kerana keuntungan tambahan yang ditawarkan. Small office, home office iaitu SOHO boleh digunakan sebagai pejabat atau rumah. Small office, flexible office iaitu SOFO akan digunakan sebagai pejabat. Mereka dikatakan sebagai pejabat fleksibel kerana terdapat beberapa unit yang mempunyai dinding yang boleh dipecahkan untuk membesarkan ruang. Small office, versatile office iaitu SOVO dan versatile office suite VOS adalah kediaman yang tiada bezanya kecuali nama mereka. Mereka hanya boleh digunakan untuk tujuan komersial. Unit SOHO datang dengan status kediaman dan dilindungi oleh HDA, manakala yang lain berada di bawah status komersial tanpa perlindungan HDA. Rumah kedai. Rumah kedai adalah rumah yang terletak di atas kedai-kedai. Walaupun kedai-kedai mempunyai status komersial, namun ada kemungkinan rumah di atasnya mempunyai status kediaman. Walau bagaimanapun, ini bergantung sepenuhnya kepada pemaju, sama ada mereka boleh memohon status kediaman untuk rumah-rumah yang berada di atas kedai atau tidak. Sekiranya pemaju tidak berjaya menukar status tanah ke kediaman, rumah tersebut tidak akan dapat menikmati perlindungan HDA. Lot runcit dan lot kedai. Lot runcit dan kedai sebenarnya agak serupa, tetapi dengan perbezaan yang tersendiri. Lot runcit terletak dalam pusat membeli belah, manakala lot kedai terletak di bawah kawasan komersial. Kedua-dua jenis hartanah ini membawa status komersial dan tidak dilindungi oleh HDA. Pembangunan bersepadu, integrated, dan bercampur, mixed use.
Pembangunan bersepadu atau bercampur terdiri daripada pelbagai komponen seperti kediaman, komersial, hiburan dan sebagainya. Ada juga beberapa pembangunan yang menyediakan pusat membeli belah, pejabat dan taman tema. Komponen kediaman mungkin membawa status komersial atau kediaman bergantung kepada keadaan sama ada pemaju berjaya atau tidak memohon status kediaman untuk komponen kediaman. Sekiranya permohonan tidak berjaya, komponen kediaman akan diberi status komersial dan tidak akan dilindungi oleh HDA. Pengukuran kawasan atau measurement area. Secara asasnya, rumah teres, semidi, banglo atau rumah-rumah landed ada dua saiz yang perlu kita ambil tahu bila nak beli rumah jenis ini. Land area secara ringkasnya luas kawasan lot tanah rumah tersebut. Contohnya, 20 kaki lebar kali 70 kaki panjang. Jadi, jumlah luas tanahnya adalah 1.400 kaki persegi. Kawasan dibina atau build-up area. Build-up area. Secara ringkasnya, ia adalah jumlah kawasan dalaman rumah yang boleh digunakan, seperti kawasan ruang tamu, ruang makan, bilik-bilik tidur, bilik air, dapur, dan sebagainya. Build-up area ini dikira jumlah dia untuk semua tingkat. Contohnya, ruang keseluruhan dalaman rumah tingkat bawah adalah 800 kaki persegi. Untuk tingkat 2 juga 800 kaki persegi dan bila dijumlahkan jadi 1.600 kaki persegi. Dalam contoh ini, land area-nya adalah 1.400 kaki persegi dan build-up area-nya adalah 1.600 kaki persegi. Jadi, jangan rasa pelik kalau ada iklan-iklan rumah yang tertulis build-up area-nya lebih luas daripada land area-nya. Boleh jadi rumahnya ada 2, 3 atau 4 tingkat. Kalau rumah 1 tingkat sahaja, build-up area-nya memang akan lebih kecil daripada land area-nya. Land area ini hanya terpakai untuk rumah landed sahaja. Untuk rumah kondominium atau apartmen, memang kita akan rujuk pada build-up area sahaja sebab tiada tanah dan kawasan luar rumah. Ini secara ringkas maklumat perbezaan antara land area dan build-up area.